Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid, Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran kita secara dalam talian lah. Okey. Baik, untuk hari ini kita akan masuk satu tajuk baru. Jadi sebelum kita masuk tajuk tu, saya nak ajak murid untuk lihat gambar ni. Ni gambar apa? Agak-agak gambar orang tengah buat apa tu? Tengah ambil uduk. Okey, ambil uduk mestilah guna air, betul? Tetapi bagaimana satu situasi andai kata air tak ada? Macam mana kita nak solat sedangkan kita tak boleh nak ambil uduk, air tak ada? Okey, macam mana? Dalam Islam dia ada satu kaedah lain yang menggantikan uduk, iaitu dipanggil tayamum. Yang ni, okey, dipanggil tayamum. Apabila satu situasi yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh nak ambil wuduk, boleh menggantikan wuduk itu dengan tayamum untuk membolehkan dia tunai solat. Okey, baik. Jadi murid-murid boleh buka buku pendidikan Islam tahun 5 muka surat 102. Okey, sambil-sambil buka tu saya bacakanlah sikit. Nombor 1 tu, ini adalah perbualan di antara seorang murid yang sakit dengan guru dia, dan juga ada rakan-rakan dia yang ziarah dia sekali. Yang pertama, Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimana cara saya mahu berwuduk nanti? Dia tanya ustaz dia, kaki dia berbalut. Wuduk mestilah basuh kaki. Tapi kalau kita tengok kat gambar tu, kaki dia berbalut. Macam mana cara nak basuh kaki tu? Kaki dia berbalut. Ustaz tu kata apa? Nizam, dalam keadaan tertentu Islam mengharuskan kita bertayamum. Ada, nanti kita akan tengok apakah perkara-perkara yang membolehkan seseorang itu bertayamum. Okey, baik. Kemudian ada kawan dia pun cakap juga tayamum. Dia dengar ustaz dia kata dalam keadaan sesuatu kita boleh bertayamum. Okey. Kawan dia bagi tanya balik, ustaz, tayamum? Saya tahu. Guna pasir kan ustaz? Tanya. Ustaz dia, guna pasir kan? Ustaz dia kata apa? Muka surat 103 tu lah. Aizah, kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir. Okey. Yang ni Jadi tayamum itu adalah menggunakan debu tanah. Jadi kata tadi air tak ada. Jadi macam mana cara nak berwuduk? Kita guna tayamum. Tayamum tu menggunakan debu tanah yang suci. Okey, baik. Apa pengertian tayamum? Muka surat 103. Pengertian tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi tayamum tu apa? Menyapu debu tanah, tadi kita debu tanah ke muka dan juga kedua tangan hingga ke siku. Dua ni sahaja yang disapu, iaitu muka. Muka daripada mana? Daripada atas ni lah. Atas ni ke tepi ni, ke bawah ni. Jadi seluruh bahagian muka ini mestilah disapu dengan debu tanah. Yang kedua yang disapu adalah tangan. Tangan kanan hingga ke siku, tangan kiri hingga ke siku. Dengan niat. Mesti niat kita untuk bertayamum. Okey. Nanti kita akan tengok macam mana cara bertayamum tu. Okey, firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Surah Al-Maidah. Maksud dia, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu debu yang bersih. Ini Allah suruh kita. Allah kata apa? Kalau tak ada air, bertayamum dengan tanah yang bersih. Itu Allah suruhlah. Nanti kita akan tengok situasi-situasi yang membolehkan seseorang itu bertayamum. Bukan main sikit malaslah nak ambil air, malaslah nak berwuduk guna air, nak tayamum lah, tak boleh. Ada cara dia, ada sebab-sebab yang membolehkan kita bertayamum. Okey. Rukun tayamum ada 4. Yang ni murid kena ingat. Senang je, pendek. Yang pertama, berniat. Tapi sebelum kita terus ke yang kedua, kita tengok dulu niat tayamum.
yang ada dekat dalam buku teks tu, muka surat 104. Okey, kita baca sama-sama niat dia. 1 2 3. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Boleh? Okay, lagi sekali kita baca. 1 2 3. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Panjang ustaz, susah nak hafal. Bila susah nak hafal nanti kan lambat pula nak tunai solat dia. Macam mana? Tak apa. Kita kata rukun tayamum tu berniat. Niatkan dalam hati kita ni nak bertayamum untuk tunai solat kerana Allah Ta'ala. Cukup takat tu. Bahasa Arab tu tak perlulah. Yang penting dalam hati kita kata, aku ni nak bertayamum untuk tunai solat kerana Allah Ta'ala. Cukuplah. Okay. Yang kedua, rukun yang kedua. Yang pertama tadi berniat. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Ni menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka yang saya tunjuk tadi. Atas, tepi, bawah ni semua perlu disapu. Okey. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua tangan hingga ke siku ni. Satu, tangan kanan, tangan kiri hingga ke siku. Okey. Yang keempat, tertib. Tertib tu apa? Tertib tu adalah mengikut turutan. Mula-mula kena niat satu. Yang kedua, menyapu ke muka. Yang ketiga, menyapu kedua-dua tangan. Tu kita panggil tertib. Bukan boleh main nak sapu tangan dululah, lepas tu nak niat lah, lepas tu baru sapu muka. Tak boleh. Tertib tu satu-satu. Berniat, sapu muka, menyapu kedua-dua tangan. Itu bagi tertib. Okey, baik, kita sebut sama-sama rukun tayamum. Yang pertama berniat. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Okey. Jadi, sebelum kita baca sebelah tu sunat tayamum, kita tengok dulu satu video seorang yang sedang bertayamum. Okey. Dia tekap kat debu, dia nipiskan debu tu, kemudian dia sapu seluruh muka. Niat dululah, sebelum tu niat dulu, sapu seluruh muka. Yang kedua, tekap ada lagi, sapu tangan kanan dulu. Okey, hingga ke siku, ke seluruh tangan tu. Kemudian sapu sebelah kiri pula hingga ke siku. Okey. Kemudian rukun yang keempat, tertib lah. Okey, jadi yang tu saya ringkas macam mana cara seseorang bertayamum. Okey, baik. Tengok sunat dia. Tadi dah tengok dah cara bertayamum kan. Yang tu pendek je. Niat ada, sapu muka, sapu tangan, ikut tertib. Okey, itu rukun lah. Sunat yang kita boleh masukkan sekali akan mendapat pahala. Yang pertama, jadi sebelum tu kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang kedua, sunat yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Sapu muka daripada atas ke bawah. Okey. Tapi keseluruhan lah, jangan sampai bawah je. Tepi ni tak kena, kan? Yang penting keseluruhan muka kena sapu debu tanah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tangan kanan, pada tapak tangan yang kita tengok tadi kan. Dia buat apa? Dia buat macam ni supaya debu yang ada dekat tangan tu nipis, tak terlalu tebal. Okey. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Tangan ni direnggangkan untuk kita tepuk debu.
Jangan rapat, sunat dia direnggangkan. Okey. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Yang kita kata sapu tangan tadilah, menyapu tangan kanan dulu kita sapu, kemudian barulah tangan kiri. Yang keenam, menghadap kiblat. Sunat kita hadap kiblat ketika kita bertayamum. Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Okey. Sebab-sebab. Kita tengok sebab. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Ada 5 kat situ. Macam saya sebut tadi, bukan main boleh bertayamum je, ada sebab tertentu yang membolehkan kita untuk bertayamum. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Air kat rumah tak ada, pergi kat luar tak ada, pergi jalan depan taman tak ada, depan kampung tak ada. Memang tak jumpa air. Okey, air waktu tu mungkin dah kemarau ke, dah tak ada air. Bolehlah kita bertayamum. Okey. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ada air, tapi air tu kita nak guna cukup-cukup untuk kita guna minum, cukup-cukup untuk kita gunakan memasak, ataupun cukup-cukup kita gunakan, kita ada bela lembu ke kambing ke, cukup-cukup untuk dia. Kalau kita guna untuk berwuduk, takut-takut tak cukup nanti untuk ternakan kita tu makan, ataupun kita nak minum tak cukup. Okey. Jadi disebabkan itu, boleh kita bertayamum. Air yang terlampau sikit. Okey. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Kita duduk dekat Sekincan, ada airnya dekat Kuala Selangor, contoh kan, terlalu jauh nak pergi sana. Pergi sana nanti tiba-tiba sampai sana, takut-takut habis dah waktu solat. Bertayamum, boleh bertayamum. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Yang ni, yang tadi tu, yang awal-awal tadi kan, murid tu sakit, tak boleh kena air dekat tempat sakit tu. Jadi macam mana? Boleh bertayamum, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit. Kalau dia kena air dekat tempat sakit tu, memudaratkan dia, makin teruk sakit dia. Boleh menggantikan wuduk dengan tayamum. Ataupun contohnya, kita duduk kat rumah kita ni tak ada air. Ada air dekat depan tu, tapi dah depan tu ada musuh kat situ kan. Ada musuh duk tunggu situ. Kau datang, aku bunuh. Disebabkan tu, bolehlah bertayamum. Ataupun ada anjing dekat situ kan. Kita datang, dia gigit, dia kejar. Tak boleh nak bertayamum kat situ, membahayakan diri kita. Jadi dibolehkan bertayamum. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Yang ni lah, kita kat Malaysia mungkin tak menghadapi cuaca yang terlalu sejuk lah, buat setakat ni. Contoh dia, di tempat-tempat yang ada musim sejuk tu, okay, musim sejuk, tak ada pula pemanas air. Bila tak ada pemanas air, kena guna air biasa. Guna air biasa, kita tadah air pun dah sejuk dah air tu. Lagi kan pula kita nak menyapu muka dengan air yang sejuk tu, menyapu tangan, okay, nak basuh anggota-anggota wuduk dengan air yang sejuk. Takut-takut memudaratkan. Jadi bila takut bila kita berwuduk itu memudaratkan kita dibolehkan untuk bertayamum. Jadi ini sajalah antara sebab-sebab yang mengharuskan kita bertayamum untuk menggantikan wuduk tu. Okey. Jadi saya harap murid dapat fahamlah apa itu tayamum. Okey, nanti kita akan faham lebih lagi daripada lepas ni. Okey. Untuk hari ini sekadar ini dulu, insya-Allah kita akan jumpa pada lain masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.